KPM. Apa khabar semua? Salam sejahtera. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Pecotan bersama saya Chris MJ selaku hos anda, dan murid-murid hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran matematik tambahan. Angkat tangan. Siapa di sini rasa Maths atau matematik tambahan ni susah nak skor? Ramai juga. Tapi jangan risau, murid-murid, hari ini kita akan ada seorang cikgu yang akan berkongsi tip dan strategi untuk menjawab soalan SPM supaya anda dapat skor untuk matematik tambahan. Jadi, jika anda sudah sedia, jom kita saksikan profil cikgu untuk hari ini. Itu dia, saya bersama Cikgu Fizah dari Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Apa khabar Cikgu? Sihat, Alhamdulillah. Okey, Chris, macam mana? Chris pun sihat dan memang hari ini agak semangat dan tidak sabar Cikgu nak belajar macam mana nak skor untuk mata pelajaran matematik tambahan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, apa kata kita mulakan sesi pembelajaran hari ini Cikgu? Boleh tak? Okey, boleh. Okey, dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih Chris. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang ataupun berkongsi sedikit tips sebelum menjelang peperiksaan kertas 3472. So, apa itu kertas 3472? Saya akan menerangkan tentang kertas 3472/1 iaitu matematik tambahan kertas 1. Okey, saya tahu calon-calon SPM 2021 dah tahu format dia macam mana, tapi kita imbas kembali, okey, iaitu kertas 3472 ada dua kertas iaitu kertas 1 dan kertas 2. Dan kertas 1, kertas 2 dalam mata pelajaran matematik tambahan tidak ada soalan objektif. Kedua-duanya adalah subjektif. Okey, dia adalah ujian bertulis. Untuk paper 1, kertas 1 dan kertas 2, dia adalah subjektif respon terhad ataupun subjektif respon terhad berstruktur. Okey, so saya akan fokuskan pada kertas 1 di mana kertas 1 ada bahagian A iaitu ada 12 soalan yang memberi markah sebanyak 64 markah dan kena jawab semua. Dan kita juga ada bahagian B iaitu sebanyak 3 soalan tapi calon hanya perlu memilih 2 soalan dan soalannya setiap satunya bernilai 8 markah. Okey, maksudnya daripada 3 hanya pilih 2 sahaja. Tapi kalau ada masa lebih sikit, bolehlah kita cuba semua dan kita akan pilih mana yang terbaik jawapan kamu nanti. Okey, dan kertas 1 ada 80 markah dan perlu menjawab dalam masa tempoh 2 jam. Okey, sedikit tips. Saya rasa ramai juga calon-calon SPM 2021 dah tahu di mana 1 markah kita akan peruntukkan 1.5 minit. Jadi kita boleh manage ataupun urus masa kita ketika menjawab. Jadi kalaulah soalan tu 3 markah, jangan ambil sampai 5 minit. Dah tenung tak dapat, kita kena proceed supaya kita boleh jawab soalan yang sepatutnya kita boleh jawab. Itu paling penting pengurusan masa ketika menjawab soalan peperiksaan nanti. Okey, so dan calon-calon juga perlu tahu, okey, sebenarnya kamu memang kena berdamping. Apakah formula yang diberikan? Okey, formula hanya diberikan sebanyak 24 formula sahaja. Okey, rumus. Dan selalunya lah calon ni macam sukar sangat nak selak ke depan, nak tengok apa formula yang diberikan. Diorang macam rasa diorang hafal. Sedangkan kadang-kadang kita memang hafal, tapi kalau formula tu diberikan, apa salahnya kita jengok sekejap di muka surat hadapan supaya kita tak tersalah. Kadang-kadang dia ada tolak 1, tapi kita buat jadi tambah 1. Sebab dalam keadaan di Dewan Peperiksaan, kita kadang-kadang rasa macam gabra kan. Jadi kita nak apa dibekalkan, baik kita tengok supaya kita tak silap. Yang tak bekalkan tu dah tentu kita kena hafal. Apa yang dibekalkan tu supaya kita nak betul, kita lihat formula diberi. Tak susah pun nak selak, sekejap sahaja. Okey, ini adalah formula yang diberi. Okey, sedikit tips lah. Ini hanyalah pandangan saya sahaja bahawa
kamu tahu, calon-calon mesti dah tahu kamu sebenarnya sekarang berada di level mana. Sebabnya kita tak sampai sebulan lagi untuk menjawab soalan peperiksaan matematik tambahan. Jadi kamu tahu kamu di tahap mana. Okey, kalau kamu tahap nak dapatkan lulus, kamu tahu kamu kena dapat 72/180 markah. Di mana kamu kena menguasai 8 tajuk sekurang-kurangnya. 8 daripada 16 tajuk. So, bila daripada 8 tu, dah separuh dari tajuk, saya rasa insyaAllah memang boleh lulus lah. Okey, tapi mungkin ada calon yang nak apa? Nak dapat markah yang lebih baik daripada grade lulus. Ataupun nak target A+. So, ini adalah markah-markah yang kita cadangkan dan kamu tahu apakah topik-topik yang kamu perlu kuasai. Baiklah cikgu, terima kasih. Itu dia perkongsian cikgu Fiza untuk matematik tambahan kertas 1 format dia cikgu. Ya. Dan cikgu macam tu boleh tak kita berehat sebentar? Boleh? Boleh ya cikgu. Dan untuk murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi ke Sukses SPM 2021 Pecotan untuk matematik tambahan kertas 1. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di Sukses SPM 2021 Pecotan bersama saya Chris MJ untuk mata pelajaran matematik tambahan kertas 1. Dan saya ada bersama Cikgu Fiza dari Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Dan dalam segmen ni kita akan fokus pada kertas 1 bahagian A. Jadi cikgu, apa kata kita mulakan sesi pembelajaran hari ini cikgu? Okey, terima Dipersilakan. kasih. Okey, hari ini saya cuma memfokuskan 5 topik sahaja. Okey, kita tidak ada target certain ataupun sesetengah tajuk tu berada di kertas 1 ataupun kertas 2. Dia akan bertabur di mana-mana sahaja. Cuma mungkin sedikit ringkas pada kertas 2, tapi ringkas pun dah tidak berapa ringkas. Okey, jadi saya akan tekankan bahagian A pada tajuk fungsi dan pengamiran. Okey, so kita lihat pada soalan yang pertama. Okey, sebelum kita pergi kepada soalan yang pertama, sedikit pengetahuan yang kamu perlu ada dalam tajuk fungsi. Iaitu yang paling penting adalah kamu tahu tentang fungsi gubahan. Apa itu fungsi gubahan? Dia adalah gabungan 2 ataupun lebih fungsi dalam satu fungsi. Okey, kamu juga perlu ada kemahiran mencari fungsi songsang, kerana jika diberi satu fungsi gubahan dan satu fungsi dan kita nak cari fungsi yang satu lagi, bagi saya hanya menekankan satu teknik sahaja, iaitu dengan menggunakan fungsi songsang sahaja. Ada lagi kaedah lain, tapi bagi saya lebih suka fokus pada satu teknik sahaja, sama ada kita nak mencari fungsi yang di depan ataupun di belakang dengan menggunakan teknik fungsi songsang sahaja. Okey, mari kita lihat kepada soalannya. Okay, contoh soalan bahagian A. Okey, apa beza bahagian A dengan B? B adalah 8 markah. Okey, so bahagian A mungkin boleh bermula daripada 4, 5, 6 dan 7. Okey, ini adalah soalannya. Diberi fungsi fx sama dengan x tambah 4 dan fungsi gubahan. Okey, nampak? 2 fungsi jadi fungsi gubahan. G fx sama dengan 5 tolak x per x. Okey, soalannya kata, tentukan fungsi songsang. F kuasa negatif 1 tu adalah fungsi songsang. Jangan keliru dengan f prime. Okey, f prime adalah pembezaan. Kadang-kadang mereka confuse kat situ ataupun bila periksa nampak macam kabur-kabur dah soalan tu kan. Okey. So dia kata seterusnya cari fungsi G. Okey, perkara pertama. Saya rasa semua calon tahu macam mana nak cari fungsi songsang. Jadi cari dulu fungsi songsang, di mana untuk mendapatkan fungsi songsang, kita kena anggap fungsi yang nak disongsangkan tu sebagai y. Okey, jadi fx sama dengan apa? Okey, kena anggap dia sebagai fx sama dengan y. So fx tu adalah ni. Okey, x tambah 4. Okey, sama dengan y, dan kemudian kerja kita adalah nak jadikan X sebagai perkara subjek. So, bila kita pindahkan, okey, 4 ni ke sebelah dia akan jadi tolak. Okey, kita hanya mengandaikan Y sahaja, sedangkan objek kita adalah X. Jadi, kita kena tulis semula, fungsi songsang kita adalah X tolak 4. Okey, maksudnya dekat sini, kamu dah dapat 1 markah. Kemahiran mencari fungsi songsang. Okey, jika kamu tak boleh yang seterusnya, sekurang-kurangnya kamu dah ada benda yang kamu boleh buat. Benda yang paling
asas dalam tajuk fungsi. Okey, seterusnya dia kata cari fungsi G. Okey, kalau kita lihat dia tak bagi fungsi G. Kalau dah bagi taklah dia tanya, betul? Okey, so sekarang ni nak cari fungsi G, maka kita kena hapuskan F. Macam saya kata di awal tadi, nak hapuskan F, kita kena menggunakan fungsi songsang. Di mana fungsi songsang kita dah cari. Okey, so dah dapatkan dia, kita susun dia macam mana. Okey, nak dapatkan GX, kita kena tulis sama dengan GFF songsang. Susunannya di mana fungsi yang kita nak hapuskan tu di belakang. Jadi songsangannya mesti di belakang. Okey. Okey. Okey, kalau dia berada di depan macam ni, fungsi songsangnya kita akan letak di depan. Tapi benda ni yang kita nak hapuskan berada di belakang. Jadi mestilah sama yang ini. Itu pengetahuan yang kamu kena ada. Jadi tak kisahlah nak mencari fungsi yang berada di depan ke, di belakang ke, kita gunakan satu teknik sahaja iaitu menggunakan kaedah fungsi songsang. Okey, dalam fungsi ni yang bestnya, dia fungsi berada yang di belakang kita masukkan dahulu. Jadi ini fungsi kita masukkan dulu. Sebab GF kita ada fungsi GF dan F songsang. Jadi kita masukkan F songsang kat dalam ni dan ini dah menjadi apa? Ini dah menjadi objek yang baru. Okey, so sekarang masukkan X tolak 4 ni dekat dalam sini. Okey, dalam X yang tu. Okey, so bila kita masukkan, dia akan dapat macam ni. Kenapa dapat macam ni? Sebab tengok ni ya, 5 tolak kurungkan X yang baharu adalah X tolak 4. Okey, per X. Kesilapan calon, dia tak kurungkan. So, bila tak kurungkan, negatif jumpa negatif akan jadi positif sepatutnya. Kan? Jadi, kat situ dah je silap. Sebenarnya dah masuk cantik dah. Tapi bila dia tak kurung, habislah. Sayanglah. Maksudnya kemahiran algebra tu pun kita kena kuasai dengan baik. Maka kita akan dapat fungsi GX kita adalah 9 tolak X per X tolak 4. Jika penyebutnya ada pemboleh ubah, kita kena nyatakan bahawa nilai X tu tak boleh sama dengan 4. Kenapa? Sebab dekat bawah nilai tak boleh sifar. Sebab apa-apa dibahagikan dengan sifar, dia akan menjadi infinity. Bila infinity, fungsi tu tidak akan wujud. Okey? Jadi kena. Kadang-kadang yang ini paling penting. Okey, kita dah dapat jawapan cantik dah. Tapi disebabkan kita tak nyatakan X tu tidak patut jadi apa, maka kita hilang markah kat situ. Sebenarnya sikit lagi. Okey, jadi kita kena sentiasa buat benda yang betul-betul. Okey? Okey, seterusnya. Dia tak macam tu je. Kalau dulu, kertas satu cukup sampai situ je. Okey, dia ada sambungan lagi soalan dia yang berkaitan. Okey. Ini melibatkan penyataan. Okey. Dia kata jumlah pengeluaran baju batik seminggu Q oleh sebuah kilang. Okey, Q ni adalah pengeluaran baju batik. Okey. Sebuah kilang bergantung kepada bilangan pekerja. Jadi ada pekerja adalah baju batik tu keluar. Jadi fungsinya adalah QN sama dengan N tambah 1/4 N kuasa 2. Pengeluaran baju batik bergantung pada bilangan pekerja. Tak ada pekerja, tak adalah baju tu keluar. Okey, itu dah melibatkan situasi lah kan? Ya. Okey, harga bagi sepasang baju batik ialah 200. So, kos dia lah. Harga dia. Tunjukkan bahawa jumlah pendapatan kasar kilang tersebut diwakili oleh satu fungsi gubahan. Kenapa dipanggil fungsi gubahan? Satu adalah fungsi pengeluaran baju batik. Satu lagi adalah fungsi pendapatan dia. Pendapatan akan terhasil jika ada pengeluaran. Jadi, kita tulis. Okey. Jadi, fungsi pengeluaran baju batik adalah QN. N itu adalah bilangan pekerja. Dan fungsi pendapatan kasarnya adalah apa? C dia adalah bergantung pada pengeluaran lah kan. Ada pengeluaran, ada penjualan. So CQ lah sama dengan 200Q. Sebab kita tak tahu berapa baju batik yang dapat dihasilkan. Okey. Kadang-kadang ayat-ayat macam ni yang macam pelajar tak boleh nak keluarkan. Jadi yang ini yang kita kena tahu. Okey, jadi fungsi gubahan dia adalah atau fungsi keuntungannya adalah CQN. Kenapa? Macam saya kata tadi, dalam fungsi yang kita kena lalu dulu mesti berada di belakang. Kenapa Q dulu? Sebab saya kata tadi, mestilah ada pengeluaran dulu. Baru ada penjualan. So, that's why C dekat depan. So, dah dapat yang ni. So, kita boleh dapat
markah di sini. Okey, dan mungkin juga kamu boleh dapat markah awal iaitu pengetahuan kamu di sini. Okey, mungkin markah boleh dapat di situ. Okey, dah. Lepas tu dia kata seterusnya, jika kilang tersebut mempunyai 20 orang pekerja. 20 orang pekerja dekat N. Ini pengeluaran bergantung pada pekerja. Okey, dia kata anggarkan pendapatan kasar. Pendapatan dekat sini, fungsi kita. Okey, maka kita masukkan ataupun kita gantikan N ni dengan 20. Jadi N ni ganti 20. N ni gantikan 20. So pendapatan kasar kita adalah 24,000. Okey, so ini adalah contoh bahagian A, okey, untuk bagi soalan fungsi. Okey, dia macam pendek tapi macam tadi awal tu dia pendek sikit, lepas tu yang kedua tu dah melibatkan penceritaan ataupun situasi. Cikgu, yang ni berapa markah cikgu? Okey, ini boleh dapat dalam 3 ataupun 4 markah sebab kita tak tahu kan. So ini adalah first time kita berada di KSSM, tapi macam saya kata membuat fungsi dapat 1 markah. Ini mungkin boleh dapat markah pengetahuan. So ini kehendak soalan. Memasukkan nilai N ni pun dah boleh dapat 1 markah. Mencari nilai pun boleh 1 markah. So campur dengan tadi lebih kurang 3, so 7 markah pada soalan tersebutlah. Okey, dia bukan soalan nombor 1. Saya kata saya membincangkan soalan-soalan berbentuk di bahagian A. Okey, cikgu. Okey, seterusnya. Contoh yang kedua yang saya ambil adalah pengamiran. Okey, selalunya pengamiran dalam kertas 1 adalah tentang konsep, selalunya, bukan semestinya ya. Okey, jadi tentang konsep. Jadi pengetahuan sedia ada yang kamu kena tahu adalah tentang sifat-sifat kamiran tentu. So ini adalah sifat-sifat kamiran tentu dan sebenarnya tak susah mana pun. Kalau kamu tahu tentang sifat-sifat ni, maka kamu boleh jawab soalan yang berikutnya. Okey, ini adalah di antara pengetahuan yang kamu perlu ada. Okey, kita lihat kepada soalan. Okey, masih lagi di bahagian A. Okey, dikata diberi kamiran 0 hingga 2 bagi fungsi hx terhadap x nilainya adalah 4 dan kamiran 1 hingga u bagi fungsi fx terhadap x sama dengan 3. Dan kita hitung. Yang pertama, nilai bagi u kamiran u hingga 1 bagi fungsi fx dx. Yang kedua, nilai bagi kamiran 0 hingga 1 bagi hx dx tolak dengan kamiran 2 hingga 1 bagi fungsi hx dx. Dan nilai bagi u dengan keadaan u lebih besar sama dengan lebih besar daripada sifar. Okey, jika dibagi di situasi. Okey, kita pergi kepada soalan dia. Okey, ini soalan dia. Soalan A, dia kata cari nilai bagi u kamiran u hingga 1. Kalau kita lihat sebenarnya sama kan? Sama. Cuma ada sedikit beza. Iaitu apa? Iaitu dia punya nilai had atas terbalik. Kalau kita lihat pada yang nota saya bagi tadi, sifat-sifat bagi kamiran tentu, maka nilainya akan menjadi negatif 3. Simple question. 1 markah tanpa jalan kerja. Tak perlu 1.5 minit. Tak sampai 1 saat dah boleh dapat 1 markah. Tahu tentang konsep kalau dia punya had atas dan had bawah terbalik. Okey, so yang kedua. Okey, ini dia punya nota tadilah yang saya keluarkan kat sini. Okey, yang kedua, dia kata kamiran 0 hingga 1, 2 hingga 1, dia suruh cari tolak. Sedangkan kita tak ada benda tu. Dekat 0 hingga 1, 1, 2, kita hanya ada kamiran 0 hingga 2. Nampak dia macam bersambung ke tidak ni? Mana? Okey, yang ni nampak bersambung ke tidak? Tidak bersambung. Jadi, bila nak jadikan bersambung, apa maksud saya bersambung? Kalau sini 0, sini 1, tiba-tiba dia patah balik sini 2, patah balik 1. Jadi tak boleh cari fungsi tu. Dia tak jadi direct. Sebabnya soalan adalah 0 hingga 2. Okey, jadi kita kena song-sangkan dia lah. So tolak dengan negatif kamiran 1 hingga 2. Had dia kita akan terbalikkan. Jadi negatif jumpa negatif akan jadi positif. Positif. Pandai Chris. Okey. So
So, kat sini kita akan dapat, maksudnya 0 hingga 1, 1 hingga 2, 0, 1. Okey, 1 hingga 2 dia bercantum. So, maksudnya 0 hingga 2. So, maka nilainya adalah 4. Ada dah jawapan dekat situ. Tapi kena faham. So, yang ini maksudnya yang ini kita boleh dapat pecahkan ni. Dapat markah, boleh dapat markah di sini dan nilainya pun boleh kita dapat markah. Okey. Okey, untuk B pula. Masih lagi tentang sifat-sifat kamiran tentu. Okey, kalau kita lihat info yang dibagi hanyalah bagi fungsi HX dan fungsi FX. So, yang asingnya adalah 2. 2 ni adalah dia punya nilai pemalar. Jadi, kita kalau kamu ingat lagi tentang sifat-sifat kamiran tentu, 2 tu boleh kita bawa keluar. Sama je dia punya nilai. Okey, FX ada pada info di soalan. Yang tak ada adalah kamiran X. Yang ni tak ada. Jadi bila kamu asing-asingkan situ, kamu pun dah boleh dapat markah. Maksud kamu tahu kita asingkan apa yang ada, apa yang boleh diaplikasikan dengan sifat kamiran tentu. Okey. Yang ini kita keluarkan. Okey, kenapa 2 darab 4? 2 adalah nilai 2 ni. Nilai HX dx adalah pada info soalan tadi. Dia kata nilainya sama dengan 4. Just gantikan sahaja. Lepas tu tambah 3 pun ada nilainya pada info soalan tadi yang awal-awal tadi. Yang perlu kita kamirkan adalah ni. Okey, kamiran adalah kuasa bertambah 1 per dengan kuasa. So yang ini dah dapat 1 markah. Okey, dia nampak kuasa tu bertambah. Kuasa bertambah per dengan kuasa. Okey, dah masuk macam tu. So ini lebih kepada kemahiran algebra kamu. Okey, yang ini adalah had atas, kita gantikan. Tolak dengan had bawah, pun boleh dapat 1 markah dekat sini. Okey. So, lepas tu kita selesaikanlah macam biasa. Apabila dia adalah kuasa 2, maka dia adalah kuadratik. Macam kamu semua tahu, kuadratik tu adalah asas dalam matematik tambahan. Kat mana-mana kita akan jumpa yang melibatkan kuadratik, iaitu kuasa 2. So, bila kita selesaikan, maka kita akan dapat U kuasa 2 sama dengan 16. Maka jawapan akhir dia adalah U sama dengan 4. Kenapa 4? Sedangkan kalau dia adalah kuasa 2, kita memang kena tulis dia ada 2 nilai, iaitu sama ada 4 ataupun negatif 4. Tapi kenapa kita pilih 4 je? Sebarang soalan. Oh, pandai. Okay? Sebab dia kata U mesti lebih besar daripada sifar, maka kita akan pilih ni, maka kita kena tulis balik ni. Baiklah, faham cikgu. Okay. Itu dia perkongsian Cikgu Fiza untuk matematik tambahan kertas 1 bahagian A saja ya cikgu. Yes, betul. Kalau macam tu kita berehat sekejap boleh tak cikgu? Boleh. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi ke Sukses SPM 2021 pecutan untuk matematik tambahan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di Sukses SPM 2021 pecutan bersama Cikgu Fiza untuk mata pelajaran matematik tambahan kertas 1. Dan dalam segmen ini kita akan fokus pada bahagian B pula. Jadi murid-murid di rumah pastikan anda dah sediakan buku nota untuk catat nota, catatkan tips dan strategi untuk menjawab soalan SPM nanti. Baiklah Cikgu Fiza, apa kata kita mulakan sesi pembelajaran hari ini? Okey, kali ini pula kita nak pergi kepada bahagian B, di mana bahagian B adalah 8 markah. Bahagian B akan dikeluarkan 3 soalan. Okey, calon perlu jawab 2 sahaja. So adalah soalan boleh reserve yang kemudian pilih mana yang kamu boleh buat dahulu. Okey, so saya nak tekankan di sini tentang indeks, set dan logaritma. Okey, untuk soalan ni pengetahuan sedia ada tentang hukum indeks. Di mana hukum indeks ini kamu dah belajar seawal tingkatan 2 kalau saya tak silap lah, di menengah rendah. So ini adalah pengetahuan sedia ada sahaja. Okey, so kita lihat soalannya simple bukan? Tapi disebabkan terlalu banyak huruf. Jadi macam nampak susahnya. Sedangkan dah tak ada dah sangat mengenai nombor di bahagian di kertas 1 ni. Dia bermain dengan algebra. Tapi kita okey je, janji asas kita tahu. Okey, so dia suruh permudahkan ungkapan. Okey, jadi kita nak mudahkan soalan ni. Senang sahaja sebenarnya. Perkara pertama, kembangkan dia. Di mana kat sini kuasa dan sini kuasa. So kita kena kembangkan dia dengan
darabkan dia, maka kita akan dapat AB plus AC. Kenapa jadi tolak? Sebab dalam hukum indeks bahagi jadi tolak. Kenapa? Sebab asas sama. Apabila ada asas sama, kita boleh menggunakan hukum-hukum yang kita tahu. Okey? So, dekat sini, kita kembangkan juga. Okey? Kenapa tolak? Sama saya kata tadi, sebab dia bahagi. So, A darab dengan B, AB ke BA ke, sama sahaja susunan dia. Okey? So, tolak dengan BC, tolak CA darab dengan CB. Kesilapan calon. Okey, kenapa tolak? Sebab bahagi. Kesilapan calon sebab tak kurungkan. So, bila kamu tak kurungkan, nanti tolak jumpa tolak sepatutnya jadi tambah. Nanti kalau kamu tak kurungkan, kamu rasa dia tolak. Jadi, kena berhati-hati dekat situ. Sedangkan pengetahuan kamu dah baik, tapi disebabkan sedikit kecuaian kamu, menyebabkan kamu kehilangan markah. Okey, jadi kat sini kita boleh dapat markah lah. Okey, menggunakan hukum. Okey, dan bila kita simplifikan dan masuk pada algebra, maka kita dapat P kuasa sifar. Kenapa P kuasa sifar? Okey, AB tolak AB. Habis. Okey, AC tolak AC. Habis. Okey, BC tolak BC. Habis. Okey, apabila P sama dengan P kuasa sifar, apa-apa kuasa sifar nilainya adalah 1. Okey, yang ni yang kamu kena tahu. Nampak macam serabut kan, tapi jawapannya simple. Tu yang selalu cara rasa je. Lah, senang je. Senang je lah sebab bila dah tahu jawapan memang senang lah kan. Okey. So, ini adalah nota dia. Okey. Okey, yang kedua, cert. Okey, cert ni adalah benda baharu dalam KSSM. Okey, dan cert ni sebenarnya hukum dia adalah sama dengan hukum indeks. Okey, cuma cert ni adalah punca kuasa 2. Kita selalu sebut sebagai punca kuasa 2, punca kuasa 2. Sedangkan punca kuasa 2 tu namanya adalah cert. Saja je nama tu bagi gempak sikit lah. Cert kan, memang cert sebenarnya. Okey, so dia punya pengetahuan sedia ada pun adalah sama dengan hukum indeks sebenarnya. Okay. Yang baharu, cert konjugat. Jangan dengan konjugat je macam terkejut kat situ kan. Okey, cert konjugat ni adalah apa? Kita perlukan cert konjugat apabila kita nak memudahkan dan nak menisbahkan cert yang berada di penyebut. Okey, penyebut tu maksudnya di bawahlah pecahan. Okey, so ini cert konjugat. Okey, soalan yang ketiga, yang kedua ni mengenai cert, dia kata nisbahkan penyebut. Nampak? Selalunya bila dia kata nisbahkan penyebut, selalunya akan ada kaitan dengan cert konjugat. Okey, sebab ini penyebut. Dan permudahkan. So, mana-mana yang boleh dimudahkan? Yang boleh dimudahkan adalah cert 8. Okay, tapi kalau kamu ada kalkulator, sebenarnya kamu tekan je cert 8, kamu akan dapat jawapan dia yang paling mudah bagi bentuk cert 8. Okey. So, jawapannya. Okey, ini memudahkan cert 8. Cert 8 adalah pecahan 4 darab 2. Okey, so 4 darab 2, 8. So, cert 8 tambah. Okey, apa maksud cert konjugat? Kita perlu darabkan dengan cert konjugat sebab pembawah dia ada penyebutnya. Ada cert. Jadi, kita nak pastikan jawapan kita tak ada cert di belah bawah. Itu maksudnya menisbahkan. So, bila nak darabkan dengan cert, nak hilangkan cert pada penyebut, kalau sini tolak, cert konjugat kita adalah tambah. Kenapa kena per 1? Sebab nilainya akan jadi 1. Jadi sebenarnya kita tak buat apa-apa pun, tapi kita hanya perlu buat cert konjugat untuk menisbahkan pecahan tersebut. Okey. Okey, penisbahan menggunakan cert konjugat. Okey, kenapa datangnya 4 cert 2? Okey, saya nak terangkan, tak tahu daripada kalkulator kita boleh dapat. Cert bagi 4, punca kuasa 2 bagi 4 adalah 2. Okey, sedangkan cert 2 tak ada. Memang itulah bentuk paling mudah. So, ini adalah memudahkan cert. Dah boleh dapat markah dah dekat sini. Okey, mendarabkan dengan cert konjugat ni, kamu faham, sebenarnya pun dah boleh dapat markah. Okey, selebihnya adalah kamu yang kemahiran darab lah. So, 2 darab 1, 2. 2 darab dengan cert 2 akan dapat 2 cert 2. So, darabkan dengan bawah, so dapat yang ni. Okey? So, boleh ke kita hilangkan cert di bahagian penyebut? Bolehlah sebab tambah. Okey, nampak tak dia sebutan serupa? Kan?
Okey, 1 set 2, 1 set 2. Sebutan sama. Bila sebutan serupa, tambah dengan tolak, jadi kosong. Okey, sifar. Jadi 1 tolak 2 akan tinggal negatif 1. So, dapatlah. Ini hilang bukan sebab hilang, sebab kita memang boleh operasikan dia. Okey. Okey, kita dapat macam ni. So, kita boleh dapat macam ni. Okey, kenapa? Okey, 2 bahagi negatif 1 dapat negatif 2. Okey, positif bahagi negatif 2. Ini adalah sebutan serupa. So, 2 set 2 tolak 2 set 2 habis. So, maka tinggallah jawapannya adalah negatif 2. Soalan nampak susah juga tapi jawapan dia negatif 2 je. Okey. Maksudnya sebenarnya kamu kena faham apa kamu kena buat. Kena buat. Masalah calon kadang-kadang dia suka hafal apa yang kena buat. Hafal tak boleh dalam admat ataupun matematik. Mesti buat. Okey, faham. Okey? So next kita pergi kepada logaritma. Okey, kali ni cikgu suka nak terangkan tentang logaritma jati. Sebabnya logaritma jati adalah benda baharu dalam log dalam matematik tambahan KSSM. Okey, di mana kadang-kadang ramai calon terlepas pandang ataupun macam tak berminat dengan logaritma jati. Okey, untuk menyelesaikan log, jika tidak dinyatakan apakah asas yang perlu kita gunakan, kita ada 2 pilihan sekarang, iaitu menggunakan log asas 10 ataupun logaritma jati. Okey, logaritma jati dia adalah asas E. Tapi pada kalkulator tak ada logaritma jati ni tahu, ataupun tak ada tulis log E ni. Kalau asas 10 nampak tahu asas 10. Dalam kalkulator dia akan tulis ln ataupun ln. Okey, logaritma jati tu adalah ln. Okey, ini adalah pengetahuan sedia ada tentang log. Okey, kena betul-betul fahamkan hukum log. Kalau kamu salah faham, maka habis semua. Log ni yang bestnya, satu hukum kamu gunakan dah dapat 1 markah. Tapi kalau tersalah, rugilah. Rugilah. Okay. So, kena betul-betul fahamkan. Kalau dia kata darab jadi tambah, tambah jadi darab, okey, jadi kamu dah dapat markah dekat situ. Okey, so kita tengok soalan. Ini pengetahuan yang kamu kena tahu. Log asas 10 ni, log 10 ni ada asas sama, nilainya 1. Okey, ln E ni adalah asas E 1 juga. Okey, ini adalah pengetahuan yang kamu kena ada. Okey, kita masuk kepada selesaikan persamaan. Okey. Bila dikata diberi ln tu adalah logaritma jati. Okey, y tambah 2 tambah dengan ln. Y tambah 1 sama dengan ln for 4y tambah 14. Kesilapan calon, dia suka kembangkan. Salah. Kenapa? Sebab apabila ada satu ungkapan log, selepas itu dikurungkan, dia hanya adalah kepunyaan log itu sahaja. Dia tak boleh bertukar menjadi ln y tambah dengan ln 2. Tak. Dia adalah satu sebutan. Ini adalah satu sebutan. Apa yang kamu boleh buat adalah menggunakan hukum log, iaitu ln ni adalah asas jati, okey, ataupun logaritma jati. Asas dia sama. Dalam hukum log kita boleh permudahkan. Apa maksud memudahkan? Daripada banyak sebutan log, kat sini ada berapa banyak cikgu? Okey, ada 2. 1, 2. Daripada 2 log, kita boleh jadikan satu sebutan saja. Itu maksudnya memudahkan. Okey, logaritma. Okey, so kita akan dapat tambah akan jadi darab. Markah. Okey, kita boleh dapat markah kat situ sebab menggunakan hukum dekat situ. Pengetahuan kamu. Okey, tak diberi ni dalam exam. Tapi kita kena tahu. Okey. So, bila dah dapat macam ni, barulah kita boleh kembangkan. Sebabnya dah jadi satu ungkapan. Maka apabila kita kembangkan, kita akan dapat macam ni. Okey? So, bila dapat macam tu, kita nampak di sebelah kanan ada satu sebutan log, iaitu logaritma jati. Dan di sebelah kanan pun ada satu juga. Dan kedua-duanya adalah logaritma asas yang sama. Jadi, bila dah ada satu ungkapan dengan satu ungkapan, maka kita boleh buat perbandingan. Okey. Apa yang kita nak bandingkan? Ln dengan ln, benda yang sama. Buat apa kita bandingkan? Tapi calon suka buat macam ni. Tak boleh tahu. Itu macam kita menghapuskan. Sebenarnya kita tahu nak tunjuk kat pelajar, kita membandingkan. So biar je. Maksudnya bila kita membandingkan, so kita bandingkan ln tu dia punya nilai dengan nilai. So maka macam ni. Nampak? Soalan yang kedua kita jumpa kali ini dia adalah kuadratik, di mana saya kata kuadratik adalah nadi kita dalam matematik tambahan. Okey. So kita susun dan kita selesaikan.
maka kita akan dapat nilai Y tersebut adalah 4 dan negatif 3. Kan ada dua nilai. Kuadratik mesti ada dua nilai. Okey. So ini adalah contoh soalan 8 markah yang melibatkan logaritma. Tajuk logaritma, set dan indeks. Okey, boleh saya teruskan? Boleh, cikgu. Okey. Okey, so contoh soalan berikutnya saya ambil tajuk taburan kebarangkalian. So taburan kebarangkalian kita tahu ada dua. Okey. Sama ada dia adalah taburan binomial ataupun taburan normal. Okey. So pengetahuan kena adalah, so formula ni ada dibekalkan ke tidak. So lihatlah dekat ruangan formula tu diberi ke tidak. Ada diberi. Okey. Normal dengan binomial. Okey, so kita tengok soalan yang saya nak tanya adalah apa. Okey, bila nampak graf macam ni, kita dah tahu dah dia adalah binomial. Sebab kalau normal, graf kita dikenali sebagai graf bell curve. Okey, itu yang paling simple. Okey. Ni normal. So kalau macam ni adalah binomial. Okey, ini adalah P. Kamu kena tahu P tu apa? P tu merujuk kepada probability, kebarangkalian. So ini adalah nilai kebarangkalian dan R ni merujuk kepada pembolehubah rawak diskrit. Okey, so dia kata soalannya, kebarangkalian jangka hayat sebuah telefon bimbit kurang daripada 2 tahun. Okey? Ialah P. Okey, yang kalau telefon bimbit tu kurang daripada tahun, kebarangkalian adalah P. Dia tak nyatakan. Okey. Satu sampel 3 buah telefon bimbit dipilih secara rawak, rajah 2. Menunjukkan taburan kebarangkalian bagi pembolehubah rawak X yang mewakili bilangan telefon bimbit dengan jangka hayat kurang daripada 2 tahun. So ini semua kurang 2 tahun. Kenapa mula dengan kosong? Okey, dengan sifar. Sedangkan bilangan sampel adalah 3. Maksudnya dalam sesuatu pembolehubah rawak diskrit, kita mesti bermula dengan sifar. Maksudnya apa? Daripada 3 sampel, mungkin ketiga-tiga sampel tu adalah kurang daripada hayatnya adalah 2 tahun. Ataupun tak ada. Ketiga-tiga sampel yang kita ambil tu semuanya jangka hayatnya lebih. Okey, contoh mudah. Dalam seminggu, apakah berapa harikah akan hujan? So mungkin dalam 7 hari tu tak ada langsung hujan. That's why kita bermula pembolehubah rawak diskrit kita dengan sifar. Mungkin sehari je hujan. Mungkin 2 hari ataupun mungkin ke 7 hari dalam seminggu tu hujan. Itu yang dinamakan pembolehubah rawak diskrit. Okey, calon selalu lupa tentang bermulanya nilai pembolehubah rawak diskrit tu daripada sifar. Maksudnya berlaku. Ada keadaan memang tak menjadi langsung benda tu kan. Okey, jadi kamu kena tahu. Okey, so dia kata apa ni? Bila 2 tahun. Okey, kita tengok soalannya. Cari nilai P. Okey, nilai P tu adalah nilai kebarangkalian. Bila soalan kebarangkalian, perkara paling logik kamu kena tahu jawapan kita mesti kurang daripada 1. Sebab nilai paling besar dalam kebarangkalian adalah 1 dan paling kecil adalah sifar. Okey? Okey, so kita tengok. Okey, cari nilai P, maka kita jawapannya adalah, okey, nilai P adalah Px sama dengan sifar sama dengan 1/27. Okey, nilai P ni adalah kebarangkalian. Kejayaan. So sifar. Kita boleh ambil sifar sebabnya nanti masukkan dalam formula adalah senang. So Px sama dengan sifar adalah 1/27 yang ni. Okey. Kalau kamu nak ambil Px sama dengan 1, nilainya adalah 6/27. Tapi tak payah kita ambil sifar sebab nanti ada kuasa sifar, nilainya akan menjadi 1. Pandai. Okey, so ini masukkan dalam formula. Formula ni diberi. Jadi selak sikit. Okey, tengok formula dia. 3 NCRP RQ N minus R. Okey. So yang tu tak perlu ingat pun formula dia. Okey. So kita gantikan nilainya. Okey. NC sifar boleh tekan kaki, tapi sebenarnya NC sifar memang semua nilainya akan jadi 1. Apa-apa kuasa sifar, nilainya 1. So, sini 1. Betul? Sini 1. 3 darab 1, 1. Darab 1, 3 juga. Okey, 3 darab dengan Q kuasa 3. Okey, dah. Yang itu. Maka kita dapat ni, tekan calculator. Okey, so maka kita akan dapat nilai Q dia adalah 1/3. Itu nilai Q. Sedangkan kita nak cari P. Okey? Q tu adalah apa? Kalau tadi P adalah kebarangkalian jangka hayat telefon bimbit kurang daripada 2 tahun, maka ini adalah kebarangkalian yang jangka hayatnya lebih 2 tahun. Hayat tu kena berhati-hati. Okey? So bila nak P, mestilah
nilai kebarangkalian P tambah Q mesti sama dengan 1. Maka nak dapatkan P sama dengan 1 tolak 1/3. Maka kita akan dapat 2/3. Okey, yang ini. Okey. Maka soalan B bergantung pada jawapan kamu pada A. Kalau jawapan kamu A salah, maka B kamu memang tak dapatlah. Sebab dia kata hitung bilangan telefon bimbit yang masih berfungsi selepas. P ni tadi adalah sebelum. Okey, sebelum. Jadi dia nak yang selepas. Jadi yang selepas Q. Jadi kebarangkalian ni adalah 1/3. Bilangan sampel kita ada berapa? 30. Maka nilainya adalah 1/3 darab dengan 30. Maka kita akan dapat dia punya nilai adalah 10. Baiklah, murid-murid, cikgu boleh tak kita rehat sekejap? Kita boleh. bagi murid untuk proses soalan cikgu hari ini. Boleh. Okey, dan murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kita kembali lagi ke Sukses SPM 2021 Pecotan bersama Cikgu Fiza untuk mata pelajaran Matematik Tambahan Kertas 1. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di Sukses SPM 2021 Pecotan bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Fiza dari Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor untuk mata pelajaran Matematik Tambahan Kertas 1. Dan dalam segmen ini kita akan fokus pada contoh soalan penyelesaian masalah pula, Cikgu. Betul. Okey, baiklah Cikgu, dipersilakan. Okey. Soalan penyelesaian masalah ni sebenarnya boleh berada di mana-mana sahaja, sama ada di bahagian A ataupun bahagian B. Perkara paling penting dalam soalan penyelesaian masalah, baca soalan dengan berhati-hati, lepas tu highlightkan. Kalau boleh kamu kena ada highlighter lah. Highlightkan benda-benda penting sebab kadang-kadang dia banyak sangat sana-sini, jadi highlightkan. Mana kita nak asingkan. Okey. Dan dalam sistem persamaan, kita tahu kita boleh menggunakan dua kaedah, sama ada penghapusan ataupun penggantian, dan saya percaya calon-calon paling takut jika sesuatu soalan tu minta kaedah ini. Dia lebih suka open. So ada pelajar ataupun ada murid suka kaedah penghapusan, ada murid suka kaedah penggantian. Tapi kita tak tahu apa soalan yang akan keluar. Jadi kita perlu menguasai kedua-duanya lah. Rezeki kita kalau dia open, kita boleh selesaikan dengan menggunakan apa-apa kaedah. So, benda yang juga selalu terlepas pandang ataupun jarang kita tekankan adalah jenis penyelesaian. Ini sedikitlah cikgu nak cakap. Ya. Kita selalu menyelesaikan persamaan tersebut, tapi kita tak tahu apakah jenis penyelesaian. Kali ini mana dah tahu, cuba kita ingat jenis penyelesaian ada 3, iaitu satu adalah satu penyelesaian di mana setiap nilai pemboleh ubah ada 1, 1, 1. So itu adalah satu penyelesaian. Mungkin juga dia ada penyelesaian tak terhingga. Maksudnya apabila kamu selesaikan persamaan tersebut, nilai sifar sama dengan sifar. Maksudnya tak boleh selesai. Jadi dia ada penyelesaian tak terhingga. Ataupun tiada penyelesaian, iaitu nilai sifar tidak sama dengan sifar. Contohnya sifar sama dengan 5. So dia bukan sama dengan sifar. Maka dia tiada penyelesaian. Sebab saya ada jumpa satu soalan, saya tak ingat negeri mana dalam percubaan, dia ada kata selesaikan persamaan berikut dan nyatakan jenis penyelesaian. Kat situ sebenarnya bonus mark. Siapa yang tahu dapatlah extra 1 marks kan. Siapa yang tak tahu, hilanglah 1 markah tu. Yang ni lah cikgu. Yang ni lah. Maksudnya dia selesaikan dulu apa yang dia dapat. Ini ke ini. So baru kita boleh tentukan jenis penyelesaiannya. So inilah benda yang mungkin kita jarang bincangkan di dalam kelas. Mungkinlah bagi saya jarang, ada tekankan tapi jarang. Jadi kita kena tengok semula. Mungkin boleh kita ingat. Satu tentang soalan penyelesaian masalah. Soalannya dalam berbentuk ayat panjang. Panjang je soalan panjang. Dalam SPM, satu muka surat. Kenapa? Sebab dia dui bahasa. Berpina mata. So bila jadi kita kena bertenang. So bila kita baca satu-satu, dia kata sebuah kilang memasang 3 jenis mainan Q, R dan S. Bila dalam soalan, ikut huruf apa keluar dulu? Q, R, S. Jangan pandai-pandai nak alih-alihkan dia. Jumlah masa yang diambil untuk memasang 1 unit R dan 1 unit S melebihi masa yang diambil untuk memasang 2 unit Q sebanyak 8 unit.
1 unit Q, 2 unit R dan 1 unit S mengambil masa 31 minit. Nampak macam berbelit-belit kan? Kena highlight kan cikgu semua ni? Kena highlight. Okey, masa yang diambil untuk memasang 2 unit Q, 1 unit R dan 3 unit S ialah 48 minit. Okey. So dia kata jika X, Y dan Z masing-masing mewakili masa. Masa ni lah kita kena padankan dengan betul. Siapa dulu keluar? Q. Jadi dia adalah X. Sebab mewakili setiap masa tu. Okey, Y. Kepunyaan R, masa bagi R. Dan S, dia adalah kepunyaan bagi Z. Paling penting, jangan tertukar. Kalau tertukar, habis. Okey, jadi kamu kena highlightkan yang dekat situ. Okey, tulis satu sistem persamaan linear untuk mewakili maklumat di atas. Ni best. Kenapa? Bina satu persamaan, kamu boleh dapat 1 markah. 3 persamaan mungkin boleh dapat 2 ataupun 3 markah. Dengan membina. Tapi tanpa membina, tak dapatlah jawab soalan B. Faham? Jadi kena berhati-hati. Jadi benda ni kita kena selesaikan membina persamaan. Okey, so dia kata sebuah kilang. Okey, yang pertama, jumlah masa yang diambil oleh untuk memasang 1 unit R. Okey, saya buat sini. Sini X, sini Y, sini Z. So R adalah apa? Adalah Y. Jadi kita 1 unit R, jadi Y. Dan 1 unit S, Z. Betul. Jumlah. So jumlah adalah tambah. Okey, Y tambah Z. Dan 1 unit S melebihi. Melebihi. Ayat melebihi maksudnya tolak. Okey. Tolak yang diambil untuk memasang 2 unit Q. Q adalah X. 2X. 2X sebanyak 8 minit. Okey. 1 markah. Okey, baca dengan tenang, tulis, ikut. Okey, apa Q? Jangan main ambil je X, Y, Z. So, maka kita dapat persamaan yang pertama. Okey. Persamaan yang kedua, dia kata 1 unit Q adalah apa? X. Okey, 2 unit R. Okey, 2 unit R adalah 2Y. tambah 2Y. Tambah 2Y. Okey. Dan 1 unit S, Z. Okey, mengambil masa 31 minit. Okey, maka kita akan dapat macam tu. Okey. So, persamaan yang ketiga, masa yang diambil untuk memasang 2 unit Q, 1 unit R dan 3 unit S ialah 48. Markah dah kat situ. Okey, jadi pastikan kita dapat markah kat situ. Soalan B. Dia suruh selesaikan dan cari masa dia. Okey. Maka kita buat persamaan serentak. Di sini pilihan kita lah. Kamu nak menggunakan kaedah penghapusan ataupun penggantian. Okey, di sini saya menggunakan kaedah penghapusan. Okey, kita ada 3 persamaan dan langkah pertama saya adalah menghapuskan X. Okey, menghapuskan X dengan persamaan 1 tambah dengan persamaan 3. Maka kita apabila menghapuskan salah satu pemboleh ubah, sebab kita ada 3, kita dah boleh dapat 1 markah. Okey? Dan seterusnya, kita dah dapat satu persamaan yang ada tinggal 2 pemboleh ubah. Kita hapuskan X. So, next kena hapuskan X jugalah. Jangan hapuskan yang lain, nanti tak dapat cari. So, kita buat yang macam ni. Saya ambil persamaan 2 darab dengan 2. Kenapa? Sebab nak samakan dengan perkali X. Jadi, persamaan 3 tolak dengan persamaan 5. Setiap persamaan yang kita buat, kita namakan. Okey, persamaan 4. Wujud lagi yang baru. Dia jadi persamaan 5. Okey? Jadi persamaan 3 tolak 5. Okey, dan kita darabkan dengan 4 untuk samakan perkali bagi Z. Okey, dan kita selesaikan. Maka kita akan dapat nilainya adalah 8. Dalam persamaan serentak ni, yang paling penting adalah mendapatkan pemboleh ubah pertama. Dapat je nilai pemboleh ubah pertama, selesai. Dah boleh masukkan. Dah boleh masuk. Okay. Kan? Chris pun boleh ingat kan? Okey, masuk kan? Okey. Ni dah ada Y. Carilah yang dekat sini, masukkan ke. Okey, sebab ada pemboleh ubah. Ataupun yang dekat mana tadi. Ataupun sini kan. Yang ada 2 pemboleh ubah. Masukkan nilai Y, dah tinggal Z je. Okey, dah dapat nilai Z. Okey, bila dapat nilai Z, Z dah ada, Y dah ada, pilihlah mana-mana. Confirm boleh dapatkan siapa? Ya, dapat X. Boleh cari X. Okey, dapatkan X. Okey, bila masukkan nilai Y dan Z dalam persamaan 2. Kenapa 2 cikgu? Suka hati kamulah. 1 ke, 3 ke, sebab mana-mana pun boleh. Dan jawapan kita adalah 5. Okey, X sama dengan 5. Untuk soalan ni, dia tak suruh nyatakan jenis penyelesaian. Tapi kalau dia kata nyatakan jenis penyelesaian, apa jenis penyelesaiannya?
Okey, tengok nota tadi. 1 penyelesaian sebab ada nilai X, ada nilai Y, ada nilai Z setiap satunya. Maka jenis penyelesaiannya adalah 1 penyelesaian. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih cikgu. Dan sebelum kita mengakhiri rancangan Habari hari ini, boleh tak cikgu kongsi pesanan kepada atau kata-kata nasihat, kata-kata hikmah untuk semua calon SPM yang sedang menonton sekarang cikgu? Okey, kepada calon-calon SPM 2021, kertas kita akan berlangsung pada 24 hari bulan 3. Perkara pertama yang kamu kena buat adalah jangan gabra. So, apabila kita gabra, kita tidak boleh manage perasaan kita, kita tidak boleh mengurus masa kita dengan baik. Maka nanti daripada kita boleh buat, jadi tak boleh buat. Perkara pertama adalah yakin, tapi bukan terlalu yakin, tapi mesti mengawal emosi supaya kita boleh menjawab dengan tenang. Itu Okey, saja. baiklah. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Dan kepada murid-murid di rumah, kami di Didik TV ingin mengucapkan selamat berjaya untuk kertas matematik tambahan kertas 1. Ya. Dan kita akan jumpa lagi hanya di Sukses SPM 2021 Pecotan. Bye semua. Semoga berjaya.